Hello everybody, Assalamualaikum. Saya Ifka Majid dan di sebelah saya Yes, saya adalah lelaki paling handsome di Pulau Pinang, iaitu Abu Mamu. Tuan-tuan dan puan, ini episod yang seterusnya dalam Rumors di Laparpo ni. Yes, so Kita- siapa-siapa yang baru tengok kita punya episod ni, episod yang ketiga, kalau hampa nak tahu Rumors ni, kita akan bincang perkara-perkara yang belum tentu ataupun belum sahih Tentu. lah. Belum tentu. Belum Ah. sahih. Kita tak tahu lagi. Rumors lah, rumors. Kabar rumors. angin ataupun cerita-cerita yang selalu kita dengar di telinga kita yang berkaitan mistik ataupun misteri ataupun tragedi, tokoh, macam-macam lah. Apalah. Yes, dan Alhamdulillah kita tengok sambutan dua video sebelum ni agak sangat menggalakkan. Lebih Menggalakkan, ratusan ribu view dan tengok komen. Terima kasih kepada semua yang support dua episode yang sebelum ni. Yang belum tengok boleh tengok video sebelum ni. Dan episod kali ni, Rumors episod ketiga, kita pendekkan cerita. Apa tajuk topik kita pada hari ni? Tajuk ni aku macam excited sikit lah. Okey. Sebab orang-orang Melayu duk cakap benda ni betul ke, tapi sebenarnya bagi aku kita tak tahu. Aha. So apa yang kita nak kupaskan dalam episod kali ni ialah apa? Bunyi. Indah nian stana bunian, putri bunian manis menawan. Indah nian stana bunian, putri bunian manis menawan. Berat rasa nak ku tinggalkanlah sayang. Yes. Bunian. Bunian ni sangat familiar dengan orang kita. Daripada kecil kita dah dengar cerita Bunian ni. Contoh macam aku dengar cerita Bunian yang saya ingat aku sejak kali pertama masa umur aku dalam 4 tahun 5 tahun, mak aku suap nasi sambil cerita pasal Bunian. Dia sangat sebati lah maksudnya. Cerita Betul, Bunian betul. ni sangat sebati dalam masyarakat kita, terutamanya orang Melayu ni. Kalau aku pula jangan main sorok-sorok nanti kena tapuk. Yes. Apa semua. Tonton dah kejutkan kita dengan Bunian daripada kecil lagi. Betul? Apa tu yang dimaksudkan ataupun apakah sebenarnya Bunian? Okey, aku ada research lah sikit, nampak macam pandai lah sikit. Okey. Bunian ni sebenarnya dia daripada perkataan Melayu kuno. Dulu bunian bermaksud tersembunyi. Tapi aku tak tahulah bunian tu dari mana sebenarnya. Bunyi bunian tu tak tahulah, tapi bunian tu bermaksud tersembunyi. Yes, okey. Yang tu dari segi bahasa lah, dan dari segi kefahaman Bunian ni ialah sejenis makhluk yang selalunya dikaitkan tinggal di hutan. Dan dia mempunyai satu masyarakatnya sendiri, dia ada struktur dia sendiri, dia ada family, dia berkahwin, dia membiak, dia makan, dia minum, dan dia ada lapisan sosial dia sendiri. Dia satu kehidupan yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi ada orang-orang tertentu yang pernah nampak dan pernah hidup dalam kampung Bunian ni dan menceritakan kepada kita balik. Sebab tu dia ada banyak version, banyak cerita, dan itu saja sumber yang membuktikan kewujudan Bunian. Betul. Lepas tu aku ada baca juga, bunian ni sebenarnya dia punya struktur kehidupan dia sama macam kita, tapi sebenarnya tak sama. Faham tak? Okey, apa dia, yang- apa kita yang tak sama? makan, dia Okey, pun betul. makan, membiak semua. Kot-kot macam mandi apa semua tak tahulah. Tapi yang membezakan Babe, bisa? okey lah. Lepas tu aku rasa yang membezakan sebab daripada cerita-cerita dia punya zon masa tak sama. Kalau kau makan kat sana sedap, sebenarnya kau makan kat sini tak sedap. Betul. Dia macam tu. Tapi sebelum kita cerita pasal cerita-cerita yang pernah terjadi, hari ni kita nak cerita pasal cerita-cerita yang kami pernah dengar dan pernah bergemparkan Malaysia tentang Bunian ni. Sebelum tu, kita ambil satu sudut perspektif Islam lah. Aku rasa kita sebagai seorang Islam patut percaya dan sememangnya kena beriman dengan perkara-perkara gaib. Betul. Macam kita cerita sebelum ni, isu segitiga bermuda dan sebagainya. Macam tu juga kita perlu percaya kepada kewujudan jin. Iblis, syaitan ni memang wujud dan mereka pun ada kehidupan mereka. Dan Bunian ialah satu spesies pada jin.
Dia sama lah. Setuju? Bunian ni salah satu daripada orang lah. Aliran yang Aliran, berbeza. yes. Satu kelompok jin lah bunian ni. Tapi dinamakan bunian oleh orang Melayu. Okey, adakah bunian ni, sebelum kita cerita pasal cerita bunian, adakah bunian ni ada dalam masyarakat yang lain? Contoh sekarang kita di Malaysia. Kita orang Melayu. Kita percaya bunian. Kita dah dengar betul-betul cerita pasal bunian. Urban legend kita. Andai kata satu hari kita pergi ke Sri Lanka. Adakah di Sri Lanka pun ada bunian? Dan kalau ada, macam mana bunian di Sri Lanka? Aku rasa bunian ni dia ikut daripada persekitaran lah. Dia macam kalau bunian kita macam yang kita punya pandangan, kita punya imajinasi, dia macam pakai baju putih, cantik, pakai apa semua, selendang perempuan. Melayu lah. Melayu lah, muka bunian Melayu. bercahaya-cahaya semua. Tapi aku pernah tengok juga dekat Eropah. Dia punya, dorang pula panggil F. The light elves were also known for their kind and benevolent nature toward human beings. There were even stories of elves and humans that got together and produced offspring. These half-human, half-elf children looked like humans physically, but were far more beautiful and had great powers due to their elven blood. Dan bunian tu akan ikut meresap ke satu budaya. Satu budaya. Budaya ni macam Melayu macam aku cakap tadi, pakai baju putih apa semua. Tapi bila kita pergi Eropah, dia lain lagi bunian dia. Tak tahulah tu rumours lah. Okey, rumours lah. Jadi setakat sekarang aku rasanya kita clear lah. Kita faham tentang bunian dan macam mana bunian hidup. Dan sekarang tiba masanya Fiqah untuk kita cerita. Saya jumpa cuma jalan-jalan yang berliku. Memang tak ada jalan yang elok untuk dilalui pun. Muhammad Azharul Mukhris Abdul Rahman ditemui selepas 7 hari hilang dan sesat di Bukit Broga. Dan ada cerita 2017 di mana Azharul, nama lelaki tu, dia hilang di Bukit Broga. Masa tu dia pergi mendaki dengan kawan-kawan dia. Lepas tu masa mendaki tu perjalanan tu dia jumpa budak. Lepas tu budak tu macam bawa dia pergi tempat lain. Lepas tu masa tu dia hilang 7 hari. 3 hari dia hilang, ketiga hari dia hilang dia dah lemah apa semua. Masa tu kakak adik tu dia ajak Azharul tu kahwin. Dalam masa 3 hari dia ajak kahwin. Dia ajak kahwin, tapi Azharul ni dia masih beriman lah. Dia ingat mak bapak dia, dia ingat agama dia cakap dia tolak. So dalam masa 7 hari dia terperangkap, dia macam dah lemah. Hari terakhir tu dia mimpi. Pagi yang hari last, hari ketiga tu, ada ulang jatuh atas badan saya. Alah, masuk pula lain. Lepas tu? Ulang tudung selah jatuh atas badan saya. Dia bercakap. Ular tu? Nak cakap. Dia bercakap cahaya matahari seluruh mata ikut cahaya matahari. Baru akan jumpa jalan keluar. Baru hang. So adakah dia kahwin ataupun tak dengan bunian tu? Tak, dia tak kahwin. Tapi apa yang aku dapat daripada cerita ni, baru dia jumpa, dia bunian tu terus jumpa dalam masa 3 hari tu ajak kahwin. So bunian dia agak gelojoh macam mana? Aku rasa bunian ni memang dia cari bakal suami tapi tak jumpa. Dia terpikat ke dengan, sebab bunian ni dia pandai, dia tak cari orang yang macam gangster. Manusia, siapa-siapa tak boleh hukum manusia. Kalau manusia boleh hukum siapa-siapa manusia, that's mean dia Tuhan lah tu. Dia lebih baik dari saya. Dia ada orang yang dia suka lah. Dia ada orang-orang yang ciri-ciri yang dia mau lah. Okay, memang selalu kita dengar cerita bunian, bunian perempuan ni cantik. Cantik dan lelaki yang akan Aku rasa aku bunian. Aku tak rasa bunian. Cuba lah. Okay, buayan boleh jadi. Okay, perempuan cantik uji bunian dan lelaki yang akan dipaksa ataupun diajak kahwin oleh bunian. Tidak ada version cerita yang perempuan pula yang masuk hutan, mungkin lelaki handsome bunian yang ajak. Lelaki handsome macam aku yang jadi bunian tu. Dia lah lelaki tu bunian. Lelaki pula bunian ajak. Ada tak version cerita aku yang tak ada dengar tu. Jarang lah dengar. Aku rasa perempuan ni gelucu lah. Perempuan bunian. So pasal apa cerita macam tu jadi kan? Okey. Yang tu cerita pasal Azharul. Cerita betul yang memang direkodkan dan ada dalam paper menjadi satu berita hangat lah. Dia sampai masuk satu rancangan ni lah untuk ceritakan balik Tahun bila tu? Tahun bila? 2017. 2017 lah, 2-3 tahun sudah. Ada satu cerita lagi yang agak misteri dan sampai sekarang masih belum lagi dirungkai. Itu ceritanya, kita kembali selepas ini. Ini cerita yang paling latest yang jadi dalam beberapa bulan yang sudah, dalam tahun 2019 dan sampai sekarang masih belum diselesaikan. Iaitu seorang macam tu. Suspend. Suspend. Okey. Aku rasa semua orang rakyat Malaysia pasti tergempar dengan cerita ni, iaitu kehilangan seorang pemuda yang bernama Acap.
Jadi kita tak mau buat spekulasi ataupun kita tak mau menyuntik pahaman tahyul kepada orang kan. Kita tak tahu perkara sebenar apa yang terjadi pada Ashraf. Sebelum kita buka cerita ni, kita berdoa agar Ashraf selamat dan tak ada apa-apa yang buruk terjadilah kan. Okey, di hutan ni di Gua Tempurung Gopeng, Perak. Kalau kita lalu highway kita nampak exit ke Gua Tempurung kan. Okey. Dipendekkan cerita, bila dia hilang, pasukan penyelamat cuba mencari dia, bomba, polis dan macam-macam NGO lain mencari. Dan dalam masa yang sama, ada satu kumpulan paranormal ataupun perubatan tradisional pun berusaha untuk mencari Ashraf ni. Okey. Sama-sama lah. Sama-sama. So kumpulan ni terdiri daripada beberapa macam-macam, Datuk Singa, Datuk Singa nama gelaran dia lah. Ada juga beberapa tim lah. So mereka join untuk pergi mencari. Dan mereka mencari Ashraf dan mereka telah dihalang ataupun tak disenangi. Kedatangan mereka tak disenangi oleh orang setempat itu, orang lokal, orang kampung tu. Ganggu lah. Macam ganggu ataupun kurang adab lah apa kononnya. Orang luar tiba-tiba masuk. So ini cerita yang aku baca di blog lah. Okey. Dan selepas mereka mencari tu, mereka gagal jumpa. Selepas tu Jejak-jejak pun tak ada. jejak tak ada. Dalam lebih masa tu dah lebih kurang 2 bulan dah hilang, masih satu jejak pun tak jumpa. Dan heran lah, sebab kalau fikir logik lah. Kalau Ashraf tu orang biasa macam kita, mungkin dia boleh sebab dia orang yang biasa di hutan. Dan orang yang ada experience kan, tapi pun hilang. Kita tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Dan cerita-cerita yang kita dengar, ada yang kaitkan dia dengan bunian, jadi disorokkan oleh bunian. Dan selepas itu orang kampung berserta dengan kumpulan aktiviti paranormal aktiviti ni ataupun perubatan tradisional ni pergi mencari bersama-sama. Rumors yang kita dengar, ada cerita yang mengatakan Ashraf ni disembunyi bukan oleh bunian tapi oleh satu kelompok jin yang lebih jahat daripada bunian. Dan dia sendiri yang tak nak balik. 2 grup yang akan bawa keluar ni nanti akan paksa dia keluar. Masalahnya suka sama suka Pak Hakim. Bukan buat benda terlarang ke gaduh apa tidak. Suka sama suka, jadi dia tak nak keluar. Dalam satu blog portal bulan, adik dia sendiri, adik Ashraf sendiri mengaku kononnya dia dapat info daripada aku tak tahu, Ashraf sendiri yang tak mau balik sebab Ashraf tu dah senang di sana. Dia ada kehidupan di sana. Tapi itu rumors. Boleh jadi juga keadaan tu sebenarnya ditwist. Ashraf dia tak boleh balik ke sebab dah kahwin. Sebab aku ada dengar macam-macam cerita bunian. Bila kau dah kahwin dengan kaum bunian ni, kau takkan boleh balik dekat kau punya. Tak boleh balik. Yes. Tak boleh balik. Tak mustahil juga kan? Yes, tak. Tapi sebelum kita pergi ke cerita lain, kita cerita Ashraf ni, kita di sini dah doakan lah keselamatan Ashraf, dan kita harap keluarga Ashraf tak apa, dan mungkin dia akan dijumpa balik semula dengan selamat. Apa pun kita tak tahu, wallahu alam, Tuhan lebih mengetahui. Kita nak disclaimer dulu siap-siap sebelum kita pergi ke cerita seterusnya. Ini semua hanyalah rumors tuan-tuan dan puan, bukan fakta. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Macam siap. Boleh jadi betul, jadi tak betul. Alright. Sambung cerita pasal perkahwinan tadi kata Afika kata. Ada juga ulama yang cakap tapi mazhab kita memang melarang jin lah, bunian jin lah dengan manusia berkahwin. Sedangkan berkawan pun tak boleh, apalagi berkahwin. Tapi ada juga aku baca dekat YouTube, ustaz apa tah dia bagi ceramah, dia cakap ada juga ulama mazhab lain, tapi dia tak cakap lah mazhab apa, yang sebenarnya perkahwinan jin dengan manusia ni boleh. Disunat. Kalau hang nak boleh. Itu kena, kalau kita cakap bab agama, kita kena balik pada dalil lah. Kalau ada dalil, ada ayat Quran dan juga ada hadis, ada nas yang sah membenarkan benda tu, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada, memang kita tak boleh buat lah. Itu kita tak boleh komen banyak. Betul tak? Kita ikut kita punya mazhab, kepercayaan lah. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah lah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa nama, yang penting kita tahu kewujudan jin memang wujud. Contoh dalam kita ada record sikit dalam surah Rahman ayat 31 sampai 36, surah Rahman ayat 14 sampai 15, dan surah Al-A'raf ayat 27 dan banyak lagi surah, banyak lagi hadis yang menceritakan tentang kewujudan jin, dan jin tu memang ada dan kita patut percaya. Berbalik pada cerita bunian, ada satu cerita lagi yang terjadi. Kali ini bukan pada Ashraf ataupun bukan pada Azharul, orang yang tak ada di sini, tapi cerita ni berkaitan dengan orang yang ada di sini, iaitu pada Afika sendiri. Ya, aku. Ya. Cerita. Tadi hang kata ada cerita nak cerita pasal tu. Pengalaman. Yes. Alah, ni seram lah. Okey, tak pasal. Okey.
Dia UMS, fakulti kami, fakulti seni lah, fakulti kemanusiaan seni dan warisan. So macam biasa fakulti kami ni bila FYP je, kita akan ada production sendiri untuk pentaskan kita punya teater. Lepas tu ada satu lecturer ni tahulah kami ni aktif pada waktu malam. Bagi tahulah siap-siap sebelum mula latihan semua, cakap production mana yang dapat Taman Merpati tu jangan aktif sangat. Bila lecturer dah cakap jangan aktif sangat bila dekat Taman Merpati tu, kita macam biasalah student, pasal apa pula, ada apa ni, macam Mesti ada sebab. mesti ada sebab. Pergi tanya lagi lecturer kenapa, sebab kami pun nak tahu, mana tahu kami ni kan sebenarnya Taman Merpati tu kerajaan Bunian punya tempat. Apa kejadian jadi selain Itulah kawan-kawan masa tengah berdialog tu ada orang gelak-gelak. Macam ikut sekali sahut apa yang kita cakap macam tu. Ada satu cerita lagi saya Bunian. Ni cerita yang agak tipikal, tapi cerita ni cerita betul sebenarnya. Bukan pengalaman saya tu. Cerita orang lain yang jadi pada tahun 1950-an 60-an, cerita lama. Ada seorang lelaki umur 40-an yang mana dia dah masuk. Cerita dia tetap sama. Dia punya kalau sekarang cerita pasal Bunian ni, dia punya penceritaan ataupun narrator dia tu lebih kurang sama ya. Okay. Dia termasuk tu dan dia jatuh cinta pada seorang perempuan Bunian ni dan dia berkahwin. Perempuan ni cantik, dia kahwin. Oh, dia kahwin? Dia kahwin membantu. Okay, dia dah kahwin dalam beberapa hari tu, dia dah kahwin apa semua. Kemudian dia duduk mungkin dalam beberapa hari atau minggu di situ. Kemudian dia nak balik ke tempat dia balik. Sebab dia kata dia ada family di tempat dia. Dia dah kahwin. Dia dah kahwin. Dia ada lelaki dah kahwin. Dia kahwin dia ni poligami lah. Dia nak balik semula ke kampung dia. Dia cakap lah dia nak tengok dia ada bini dan anak dia perlu tengok. Nanti dia mai balik lah kan. Apa yang mengejutkan, Bunian tu bagi dia balik. Okey, dia balik. Bila dia balik, bini dia dah mati. Bini dia yang di dunia sekarang di dah mati. Dan anak dia dah sama umur dengan dia. Maksudnya pemergian dia tu dah berpuluh tahun. Dah lama, dah sangat lama. Dia rasa berapa hari? Dia rasa beberapa minggu, beberapa hari ya. Dan ini cerita yang sangat famous dan popular pada satu ketika dulu. Dan ini membuktikan bahawa time frame. Ya, time frame ataupun timeline garis masa di alam sana tu, alam Bunian dengan alam kita jauh beza. Jadi sehari di kita ni mungkin sehari di sana tu kita mungkin rasa sehari, tapi di sini boleh jadi seminggu, sebulan, setahun, kita tak tahu. Macam tu juga cerita yang pernah dipopularkan oleh seorang YouTuber. Cerita hang pernah tengok cerita yang dia tu nak pergi kedai tau. Cerita sikit. Dia tu dia YouTubers juga. Dia cerita-cerita biasalah, dia pegang kamera, dia cerita dia punya pengalaman dengan alam Bunian. So dia tinggal dekat Shah Alam tak silap. Lepas tu dia nak pergi, sebelum kejadian Bunian tu, dia ada jumpa satu pakcik tu dekat Kenduri. Okey lah, jumpalah sembang. Lepas tu 3 bulan kemudian, itulah yang dia cerita tu. Dia nak balik dah. Lepas tu petang-petang selalunya dia akan call mak dia, mak nak beli apa? Nak balik dah ni, macam saya dekat kedai. Lepas tu mak dia cakap, tak payahlah beli apa-apa, balik je terus. Okey. Lepas tu masa laluan dia untuk bawa kereta tu semua bukan hutan, dia kelapa sawit. Dia kelapa sawit. Masa tengah drive tu memang kereta jarang lalu kat situ. Masa tengah drive tu dia nampak pakcik tu yang dia jumpa 3 bulan dulu dekat Kenduri. So bila dia jumpa pakcik tu, dia tumpang lah. Sampailah ke rumah pakcik tu. Dia tumpangkan pakcik tu sampai rumah pakcik tu? Ya. Ada buat makan macam, jomlah. Lepas tu dia cakap pakcik tu beria sangat, mungkin nak balas jasa dia tumpangkan ke. Dia pun pergi ikutlah pakcik tu naik rumah sebab masa tu nak maghrib. Lepas tu bila dah sembang-sembang semua, dia makanlah, sembang-sembang dengan pakcik tu. Lepas tu dah maghrib, lepas dah maghrib, pakcik saya nak balik dah. Nanti mak saya tunggu, sebab sebelum tu dia call mak dia. Lepas tu okey, tak ada apa yang berlaku dekat rumah tu. Tapi bila dia balik tu, sebab time tu kan dah lepas maghrib, bila kita balik rumah, sepatutnya dah malam lah. Sepatutnya malam. Kita macam dah pukul 9, 10, dia makin malam. Tapi masa dia drive tu makin siang, macam matahari terbit. Maksudnya dia dah lama lah. Dia dah lama sebenarnya dekat rumah pakcik tu. Tapi dia cakap dia sembang dalam 30 minit. Macam tu je nak lepas maghrib tu. Terus rumah dia penuh dengan orang. Mak dia nangis-nangis semua, family semua ada. Lepas awak ni tiba-tiba ni ada kematian ke apa ni? Lepas tiba dia tanyalah mak dia, mak apa semua? Sebenarnya dia tu dah hilang 12 jam. Dia dah kumpulkan family. Dia sudah set timeline lah. Dia dah berlanggar. Cerita ni walaupun bukan cerita hantu, tapi bagi aku seram lah. Aku punya bulu kaki, bulu roma semua dia meremang tau. Dia macam tak
soalan dia macam aku tak dapat bayangkan macam mana kalau kita sendiri yang terlibat dalam situasi tu kan, tiba-tiba kita dihilangkan oleh bunian dan sebagainya. Aku rasa okey lah sebab kita kerja, lepas tu tiba-tiba dapat gaji. Banyak je tu. Dan satu contoh, okey, pernah dengar nak cerita contoh macam selalu macam gadis perempuan yang tidur di bukan dalam hutan, di rumah atau di hotel di mana, tapi dirogol oleh jin. Ada dirogol oleh jin dan aku pernah dengar cerita mengandung. Perempuan tu dirogol oleh jin, dia mengandung dan dia belum berkahwin dan tak bersama dengan siapa-siapa lelaki, tapi dia mengandung. Okay, dia mengandung anak jin dan perut dia pun besar macam orang mengandung biasa. Tapi selepas masa beranak, baby tak ada. Anak tu tak ada. Anak tu tak nampak. Okey. Jadi kalau itu cerita yang betul tentang jin merogol dia atau dia bersama dengan jin, adakah, okey, faham soalan aku adakah situasi tu terjadi di bunian? Faham tak? Okey. Dan ke mana anak tu? Aku ada baca cerita ni, bila pergi doktor kena scan, bayi tu ada sempurna tubuh badan dia manusia, bayi tu semua dia punya, dia macam bayi biasa, pergerakan dia semua, tapi bila dia keluar dia hilang. So aku punya first aku dia terlintas dekat kepala otak aku ni, mungkin family kan dia bercampur darah dengan bunian dan mesti nenek-nenek moyang-moyang bunian tu ambil bayi anak tu macam tu ke. Allah alam. Tapi kalau dari sudut sains, dulu aku pernah research dan juga pernah terlibat satu pementasan teater yang cerita pasal ni, cerita pasal perempuan mengandung tapi anak tak ada. Dari sudut sains dia ada penjelasan. Dia ada satu penyakit. Penyakit tu akan terima pada orang yang dia percaya diri dia mengandung dan perut dia akan betul-betul membesar. Yes. Bila perempuan tu dia terlampau percaya yang dia mengandung, aku rasa dia obses mengandung, dan segi psikologi badan dia akan bertindak, badan dia fizikal dia akan bertindak macam orang yang mengandung betul. So dia akan lalui proses yang sama perempuan mengandung lalu. Dia akan mual-mual, muntah-muntah perut. Tapi dia akan perut dia membesar, dia akan lalui proses orang mengandung, dia akan macam tadi muntah. Mungkin susu pun ada, aku tak tahu, orang malam. Tapi bila sampai tiba nak beranak, anak tu tak ada, hilang. Tapi di alam Melayu, sudut Melayu, kita akan kaitkan dengan jin, bunian apa semua. Tapi sains hantar, dia akan menolak benda-benda yang lain. Dia ada penjelasan. Dia paling nak gambar dengan kita, dia tak percaya gaib-gaib. Yes, dia akan ada penjelasan kan. Itu boleh baca juga. Itu mungkin topik yang lain lah kan, topik yang lain, tapi ada kena-mengena juga dengan bunian. So secara kesimpulan kita dah cakap panjang lebar. Apa kesimpulan Efika boleh buat tentang bunian dan cerita-cerita bunian yang kita cerita tadi? Okey, bagi aku kesimpulan yang aku boleh bagi, aku percaya benda ni. Kita wajib percaya benda-benda gaib. Tapi aku rasa banyak, tak tahulah Riumas, banyak cerita yang sebab kita tak pergi percutian 3 hari 2 malam dekat bunian tu. Kalau kita ada tu tiket beli, aku dah pergi dah. Tapi kita tak merasakan sendiri. Aku boleh cakap yang benda-benda cerita-cerita betul hilang, tapi tak mustahil ditokok tambah. Ada tokok tambah. Tapi aku percaya gaib-gaib tu. Aku percaya. Bagi aku percaya memang kita patut percaya, tapi jangan terlalu obses dan jangan takut, sebab takut kita hanya pada Allah. Takut kita hanya pada Tuhan, dan kita tak boleh takut pada perkara-perkara yang lain ni, dan jangan terlalu tahyul lah. Itu. Jadi kita nak ajak seluruh penonton-penonton kita, mungkin ada yang ada experience sendiri, ada pengalaman sendiri, ataupun abang dia pernah disembunyikan bunian, ataupun duit dia ke atau mak dia atau orang bunian, dia boleh cerita, dia boleh komen di bawah ni. Jangan lupa untuk share video Riumas episode 3 ni, dan tolong tag kawan-kawan kita yang berminat untuk mengetahui cerita-cerita ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Lapar po Riumas.